Dan insya-Allah begini kita akan mengupas pada tajuk yang ke-27, iaitu tajuknya adab dengan mentua. Adab dengan mentua. Pada muka surat yang ke-196. Kita baca matan hadis ini bersama-sama. Haddatsana Utsman, haddatsana Jarir an Mansur an Sya'bi an Warrad maula al-Mughirah ibn Syu'bah anil Mughirati bin Syu'bah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna allaha harrama alaikum uquqal ummahat. Muttafaqun alaih. Ila akhir hadis. Maksudnya telah menceritakan kepada kami, Utsman telah menceritakan kepada kami Jarir daripada Mansur, daripada Asy-Sya'bi, daripada Warrad maula al-Mughirah bin Syu'bah, daripada Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, Nabi SAW bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, harrama alaikum, mengharamkan atas kamu, uquqal ummahat, menderhaka kepada ibu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-2408, dan Muslim hadis yang ke-3237. Pengenalan kepada tajuk ini, bapa dan ibu mertua adalah bapa dan ibu kepada isteri atau suami. Kedudukan mentua diiktiraf sama kedudukannya dengan bapa dan ibu sendiri. Sebab itu hubungan menantu dengan mentua adalah mahram yang kekal, ataupun disebutkan mahram mu'abbad, kekal sampai mati. Maksudnya tak batal wuduk kan, aurat pun, biarpun berlaku penceraian. Jadi tak adalah bekas mentua. Mentua tu kekal lah, walaupun dikahwin 3 pun kan banyak mentua dia kan. Bekas isteri tu adalah tak, sebab bekas tu kita tak pakai dah. Tapi kalau mentua ni sampai mati, tak boleh kahwin dengan dia selama-lamanya orang. Seharusnya hubungan dengan mentua dari segi penghormatan dan kasih sayang perlu seperti diberikan kepada bapa dan ibu sendiri. Jadi maksud sini ialah kedudukan ibu bapa mentua kita ni dia setaraf lah dengan mak ayah kandung kita sendirilah. Tanggungjawab menantu terhadap mentua jarang dibincangkan secara terbuka. Bahan-bahan berkaitan isu ini juga agak terhad. Bagi setengah pihak, ia mungkin dianggap tidak penting, apatah lagi perkara ini tidak disentuh secara spesifik dalam Al-Quran dan Al-Hadis, seperti perbincangan secara terbuka. Sebab tu kadang-kadang tengah menantu ni dia faham bahawasanya ni mak awak, tu ayah awak kan. Bukan mak ayah dia tak. Sebenarnya bila dia dah berkahwin dengan pasangannya itu, mentuanya itu itulah mak bapak dia. Sama je tarafnya itu. Jadi haknya pun sama je lah. Cuma dalam bab faraid itu dalam bab lain. Tapi dalam bab hubungan sebagai anak menantu ini sama je. Tanggungjawabnya itu. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis
Tanggungjawab menantu terhadap ibu bapa mentua adalah sama seperti tanggungjawab anak terhadap ibu bapa kita sendiri. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Maksudnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Faqul lahuma fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu masuk itu perkataan membentak, ya, ataupun membantah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Isra ayat 23. Nabi Muhammad SAW telah menekankan bahawa derhaka kepada ibu bapa adalah salah satu dosa besar. Setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, adakah kamu mahu aku beritahu tentang dosa-dosa besar? Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, ya kami mahu ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan derhaka kepada ibu bapa. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Apa tu dalam ayat ini dia umum. Ya, sebut ibu bapa di sini termasuklah juga, ya, khususnya lah ibu bapa mentua kita dan juga ibu bapa mentua kita. Pada Nabi sendiri pun ada berapa banyak bapa mentua Nabi. Antaranya apa? Sayyidina Abu Bakar sendirilah. Ya, Sayyidina Abu Bakar, ya, seorang sahabat, ya, dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab lah. Dan juga ada juga bapa mentua Nabi ini siapa lagi tuan? Antaranya dia Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan. Ya. Iaitu Rasulullah berkahwin dengan Ummu Habibah. Ya. Ketika baginda berkahwin dengan Ummu Habibah, dan ketika itu sebab Ummu Habibah pun kahwin lepas hijrah, jadi Abu Sufyan berislam lagi. Dan Abu Sufyan masih memerangi Nabi lagi. Anak dia kahwin dengan Rasulullah, Ummu Habibah ni. Ya. Kisahnya ialah Ummu Habibah ni, dia masuk Islam awal. Jadinya dia ni, orang kata apa, dia dengan suami dia masuk Islam. Kemudian mereka sama-sama berhijrah ke Habsyah. Sama-sama berhijrah. Tiba di sana, di Habsyah itu, makanya suami dia ni telah, orang kata apa, tergoda lah dengan kehidupan di sana. Sebab di Habsyah tu kan Nasrani kan. Jadi kehidupan di sana tu mungkin bebas macam nak tahulah kan. Tapi kehidupan sana menyebabkan dia telah murtad. Jadi bila murtad itu maka mereka berpisah lah. Kan? Jadi Ummu Habibah tak nak Ummu Habibah ni dia kekal istiqamah dengan Islam, dengan agama kan. Berpisah. Jadi berita ni sampai kepada Rasulullah. Makanya ketika dia kemudian Rasulullah menghantar, tak lama pun dia Rasulullah hantar rombongan untuk meminang dia berkahwin. Dia balik, dia berkahwin. Tapi dia duduk dengan Rasulullah pun selepas perang Khaybar. Maksudnya daripada kahwin pun dia balik sana balik. Ya. Dalam perjanjian Hudaybiyah, dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah,
Ya, dalam perjanjian itu kita tahu perjanjian yang berat sebelah, yang lebih banyak menyebelahi musyrikin Quraisy. Ya, perjanjian itu antaranya gencatan senjata dan juga bagailah dalam sini tu tak apa. Kemudiannya bila perjanjian itu telah dilanggar oleh musyrikin Quraisy, ya, makanya ketika itu Ummu Habibah berada di Madinah. Jadi Abu Sufyan dia tahu anak dia ada di Madinah, dia dah risau. Sebab apa? Sebab mereka yang melanggar perjanjian. Jadi bila musyrik Quraisy yang terperjanjian, maka mereka akan diserang. Ya. Jadi sebelum berlakunya peristiwa Fathul Mekah itu, Abu Sufyan ini dia pergi nak negotiate dengan Rasulullah. Nak minta ni lah sikit kan, kita pun langgar jadi minta maaf ke macam mana lah. Sebelum dia negotiate dengan Rasulullah, dia telah pergi jumpa anak dia dulu. Dia pergi rumah Ummu Habibah. Jadi dengan harapan dia nak suruh dia gunakan dia punya proxy lah. Supaya apa, kau isi Nabi, jadi kau slow talk dulu dengan Rasulullah. Ya, jadi biasa kita pun kita punya juga tak. Kita slow talk dengan Rasulullah, jadi bila Rasulullah dah tahu benda ni, jadi Rasulullah dah maklum, jadi bila aku terus pergi jumpa nanti, keadaan tu senang sikit lah kan. Senang dah nak negotiate. Jadi apalah, dia pun pergi. Kira-kira dia pergi rumah Rasulullah tak ada situ tak. Dia masuk rumah anak dia. Ni rumah anak ya. Dia masuk rumah anak dia. Dia duduk di atas tikar. Ya, dia duduk di atas tikar tu, dia tunggu. Jadi ya, ketika itu ya, bila mana Ummu Habibah dia masuk duduk di atas tikar itu, Ummu Habibah dia bila dia keluar tengok ayah dia duduk di atas tikar tu. Dia punya marah. Tak. Dia suruh ayah dia kata, "Ya, wahai bapa aku, kau bangun. Kan? Ini bukan tikar kau, ini tikar ni suami aku yang duduk atas ni. Kau jangan main nak duduk sini. Kau perlu Islam lagi, kau jangan duduk kat sini. Tikar ini suami aku, Rasulullah punya. Rasulullah duduk sini, kau bangun duduk." Dengan ayah sendiri pun sebab dia dapat, sebab tikar tu Rasulullah duduk atas tu. Jadi kau jangan duduk. Jadi bila ayah dia dengar macam ni, aku dah duduk atas tikar pun dah tak boleh macam ni. Harapan nak negotiate tu memang tak ada lah. Tak. Dia marah ayah yang duduk kan. Kau pun Islam pun jangan duduk sini. Ini tempat Rasulullah. Jangan duduk sini lah. Bila ayah dengar macam tu, cancel. Tak jadi nak suruh anak dia negotiate balik kan. Dan ini Ummu Habibah lah. Dia pun kita tak banyak ingat dia punya ni lah. Tapi itulah. Ya, antaranya lah. Dan juga Hafsah, ya, anak pada Sayyidina Umar, Sayyidatina Aisyah pun dia tahu, ya, anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi walaupun mereka ini adalah ya, kebanyakan mereka ni Abu Bakar, Umar ini adalah sahabat Nabi SAW kan? Sahabat dan juga bapa mertua dah. Begitu juga dengan Sayyidina Uthman. Ya, Sayyidina Uthman juga dia menantu pada Rasulullah. Dalam menantu pada Rasulullah dia mengahwini dua orang anak Rasulullah. Yang pertamanya Ruqayyah tu. Bila mana Ruqayyah wafat, maka dia kahwin dengan seorang lagi. Tak. Jadi Sayyidina Uthman ini juga dikenali sebagai Zul Nurain. Dia memiliki dua cahaya mata Nabi SAW. Walaupun demikian, ya, hormatnya kalau Nabi sebagai bapa mertua dia pun sama je. Jadinya tak adalah beza apa pun. Cumanya mungkin segi perbezaan umur itu mungkin agak macam Sayyidina Umar, bezanya lebih kurang dalam 13 tahun dengan Rasulullah. Ya, Sayyidina Abu Bakar lebih kurang dalam tak banyak tahun. Ya, sikit dia dalam setahun 2 tahun macam tu pun, ataupun lebih kurang sebaya je. Kan? Tetapi yang itu adalah ya, hubungan Rasulullah dengan bapa mertua dia jaga. Jadinya kita beritahu yang itulah, bahawasanya walaupun siapa bapa mertua pun ada kawan ke atau sebagainya, jagalah hubungan dan juga hormat itu. Kemudian keterangan ya, pada hadis ini, tanggungjawab suami tidak terhenti setakat isterinya, malahan terhadap kepada kedua ibu bapa, kepada isteri atau mentua. Suami atau menantu tidak boleh membiarkan ibu bapa mentua setelah anaknya telah diambil ataupun dinikahi. Sikap tidak bertanggungjawab atau lepas tangan menggambarkan seolah-olah
kita melakukan perkara yang sama terhadap ibu bapa sendiri. Sebab tu bila mana berlakunya perkahwinan itu, kita bukan hanya berkahwin dengan pasangan, tapi kita juga berkahwin dengan keluarganya. Ya, tak boleh kata saya kahwin awak je, awak punya keluarga awak punya masalah, ya, saya tak ambil tahu pun, tak ambil campur pun, ya. Tak boleh demikian. Ya. Sebab apa? Sebab perkahwinan ini sebenarnya antara wasilah perantaraan untuk kita mentauhidkan silaturahim. Ya, itu tujuannya. Ya. Dan sama juga kadang-kadang bila mentua ini tidak bolehlah dia nak membeza-bezakan antara setiap menantu-menantu dia ni. Dah. Ya. Ingat cerita ibu mentua tu tak? Nyonya Mansur kan? Dia punya marahlah dekat Kasim Selamat ni kan? Kalau engkau aku tak suka dengan keturunan-keturunan engkau pun aku tak suka tak? Oh, tak boleh macam tu. Kan? Kadang-kadang kita ada masalah peribadi dengan dia je pun, apa saya dengan keturunan-keturunan sekali pun terbabit kan? Jadi benda ni tak betul lah tu. Jadi kita kalau masalah bantuan tu kita settlekan dia je lah. Kan? Ini kadang-kadang masalah. Ya. Kadang-kadang mungkin hubungan silaturahim tu lah. Sebab itulah perkahwinan ini sebenarnya dia nak antaranya untuk mentauhidkan silaturahim. Kan? Bila mana silaturahim itu tahu itu saudara yang jauh dah, ya, boleh menjadi dekat. Jadi sebab itulah, ya, kita kena ingatlah bahawasanya perkahwinan itu bukan hanya kita berkahwin dengan pasangan, tetapi kita juga berkahwin dengan keluarganya. Dan silaturahim itu berpanjangan. Secara ringkasnya, kedudukan ibu bapa sendiri dan mentua adalah setaraf. Tidak kira sama ada mentuanya beragama Islam atau tidak. Seperti Rasulullah hadilah dengan Abu Sufyan tadi. Sama seperti tanggungjawab anak yang telah memeluk Islam terhadap ibu bapanya yang belum memeluk Islam. Konsep dia sama je lah. Tanggungjawab tu segi hak, menjaga kebajikan, menjaga hubungan silaturahim itu sah. Makanya itu. Seperti mana Islam menetapkan bahawa setiap anak yang memeluk Islam wajib menghormati ibu bapanya yang tidak memeluk Islam. Begitulah juga apabila anaknya telah berkahwin, hubungan dan penghormatan tetap sama. Kecuali jika dipaksa melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab tu kalau kita berkahwin, ya, orang itu berkahwin dengan yang bukan Muslim pun mu'alaf, makanya tetap sama juga, ya, dengan mentua dia tetap kena pergi ziarah, jaga hubungan. Selagi mana benda-benda ni perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi hubungan istimewa menantu dan mertua adalah sama seperti hubungan istimewa ibu bapa sendiri, yakni tidak batal wuduk bila bersentuhan dan tidak boleh dikahwini. Jadi bila sebut tak batal wuduk tu, dia bukan terhad hanya ketika mana pasangannya itu berkahwin. Bila bercerai pun sama je, hubungan tu sama je. Ya, sebab dia ni mahram mu'abbad, maksudnya mahram yang kekal selama-lamanya. Jadi mesti takdirkan dia berpisah dengan isteri dia pun aurat dia sama je dengan mak mentua dia tu tak. Kata special tak special ibu mak mentua ni, bapa mentua ni. Padahal kita dah berpisah dengan orang tu lah, dah pisah dengan dia, pasangan suami isteri dah bercerai. Tapi nya menantu dengan mentua sama je. Tapi dia dengan pasangan dia tak boleh. Kalau nak bersama kena kahwin lah. Tapi dengan mentua tak ada. Kan? Punyalah Islam dia menjaga tak, ya, hubungan ini dan juga kemuliaan itu. Jadinya ini bermakna martabat mentua adalah sama seperti ibu bapa. Ibu bapa mentua mesti dimuliakan seperti kita menghormati ibu bapa kita sendiri. Kalau mereka kecil hati, sama seperti kita menyinggung perasaan ibu bapa sendiri. Jika kita sayangkan anaknya, kenapa kita tidak sayang orang yang melahirkannya juga? Cuma bezanya mak ayah mentua ini, ibu mentua ini dia tidak melahirkan lah, ya, dia tidak melahirkan kita, kan? Tapi tanggungjawab sama, ya. Tapi dia melahirkan, ya, pasangan kita. Pengajaran hadis
Daripada hadis di atas dapatlah kita ketahui bahawa antara dosa-dosa besar setelah syirik ialah uququl walidain, derhaka kepada kedua ibu bapa, termasuklah ibu dan bapa mentua. Hadis ini juga melarang seorang anak menderhaka kepada kedua orang tuanya. Seorang anak yang menderhaka bererti dia tidak akan masuk syurga dengan sebab kederhakaannya kepada kedua orang tua. Sebagaimana hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata aqun wala mudminu khamrin wala mukazzabun bil qadari. Maksudnya la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga. Maksudnya orang ni bila mana dia tidak bertaubat. Kadang-kadang kita kena faham, bila sebut dalam hadis tak masuk syurga orang macam ni, tak masuk syurga macam ni, orang bukanlah bermaksudnya tak masuk syurga tu ya kau confirm masuk neraka, kau confirm tidak, bukan. Dia belum jadi lagi. Sekiranya dia bertaubat, yang mana dosa semua terampun. Sebab tu kita tak boleh nak tuduh seorang itu, kau ni neraka, kau ni masuk neraka, tak, bukan. Ya, sebab dia ada. Dan umat Rasulullah khususnya ada pintu taubat, dan pintu taubat itu terbuka sampailah dia ni nak nyawa semasa sampai ke kerongkong dia. Jadi tak bolehlah kita nak kata kalau kita jumpa orang tu seorang peminum arak, seorang kaki judi, tak, maka kita kata pada dia, kau ni yang neraka, kau masuk neraka, tak, bukan. Tapi ialah dia masih ada peluang, dan dia masih ada peluang. Sekiranya bertaubat, angkat, habis lah, dosa dia terampun lah, ya. Sebab tu dalam menentukan kedudukan seorang itu di syurga di neraka ni, siapa-siapa pun tak layak. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syurga neraka milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bukan milik kita. Yang kita layak mendoakan. Kalau kita tengok seorang itu pun betul baik, tak, kan? Kadang-kadang bila jenazah biasanya bila lepas solat jenazah, imam kan sebutlah tak apa kesaksian kita ke atas jenazah ini. Ya, baik itu doa kita kepada dia lah, harap-harap baiklah, ya Allah, ya, semoga baiklah. Ya. Tapi kalau betul dia ni jenazah memang tak baik punya orang, kan, ya, memang dia ni satu jenazah yang tak baik, sebab ada surah tegur, kan, bila sahabat kata dia ni baik, jenazah baik, mana kau tahu dia baik, kan. Tetapinya yang kita cakap itu doa kita, ya Allah, semoga Allah Ta'ala kau bagilah kebaikan kepada dia lah. Doa kita semoga Allah Ta'ala bagi kebaikan. Sebab apa? Sebab dia ni seorang Muslim, kan? Dan kita doakan seandainya dia ni seorang yang tak baik pun, semoga-moga dia sempat bertaubat. Jadi husnuzon kita kepada dia lah. Jadi kita doakan kebaikan untuk dia tak. Sebab tu dalam bab ini jangan kita bermudah-mudahan lah, kan? Kita bimbang kalau hadis Muslim pun sebut, ya, kalau kita tuduh seorang itu fasik, kita tuduh seorang itu, ya, terkeluar daripada agama, sekiranya benda itu tak berlaku pada dia, dia akan patah balik pada kita macam bumerang. Bumerang kan, baling dia pusing patah balik pada kita. Kalau pandai menangkap tak apa, tak boleh tangkap dengan muka-muka habis. Jadi berhati-hati, ya. Sebab benda ni dia Rasulullah kita tegur tak, seorang sahabat dia memaki seorang bapa sahabat, ibu bapa pada sahabat yang lain. Rasulullah kata, yang kau maki itu bukan mak bapak dia. Sebenarnya yang kau maki itu bapak kau sendiri. Ya, kita dulu kata orang lah, bapak ataupun macam kita kata tak, maki orang, maknanya benda tu patah balik pada kita. Cuma kita tak nampak tak, seolah macam kita dekat depan cermin benda tu. Jadi berhati-hati. Jadi tidak masuk syurga anak yang derhaka. Derhaka ni apa, tuan-tuan? Kita jangan tengok hanya derhaka tu macam kita si tanggang sajalah. Ya. Maksud derhaka sini ialah apa saja perbuatan yang melukakan hati mak ayah. Kan? Itu, ya, apa saja perbuatan yang melukai hati. Tak kisahlah macam mana pun.
Sebab tu kalau sebagai mak ayah pun banyak-banyaklah berlapang dada. Kadang-kadang anak ni, kalau anak muda khususnya, kadang dia punya, orang kata darah muda tu kan. Tapi banyak kan beri nasihat, banyak kan bersahabat dengan anak, didik anak dengan baik. Jadinya anak yang derhaka ni memang tak masuk syurga. Siapa pun dia, rajin semayang, rajin sedekah dalam bab menolong orang, tetapi tidak dapat redha mak ayah ni, maka tak ada, tidak masuk syurga dia. Yang kedua siapa? Peminum khamar, minum keras, orang yang meminum arak. Arak ni daripada dia macam air sejuk, macam air sejuk. Tak ada rasa apa-apa pun. Dan orang yang mendustakan qadar, dia ini menafikan takdir, selalu menyalahkan takdir. Dia buat sesuatu tak dapat, dia salahkan takdir. Baju dia basah sebab ni hujan ni kan. Ni sebab musim hujan ni. Dia tak marah kepada dia secara simbolis sebenarnya dia marah pada Allah, tapi dia tujukan pada hujan tersebut. Itu yang kisah yang pasal takdir ni tuan-tuan. Kita seorang orang alim ni, makanya satu hari isteri dia minta dia supaya dia belikan buah tembikai. Kisah buah tembikai ni. Jadi suami tu pergilah kedai. Pergi kedai buah tu, buah tembikai banyak, tengah musim buah tembikai tuan. Kalau di Jordan, kalau buah tembikai tu air besar-besar macam ni, baru RM5 kan? Baru RM5 dia musim panas tu kan? Jadinya dia punya buah tu memang manis lah kan? Macam kita sini kadang pucat tak nak, memang cantik lah buah dia. Beli ni, dia bawa balik. Bila dia bawa balik, isteri dia belah-belah tengok, alamak pucat. Jadi isteri dia komplain lah, macam mana kau beli buah ni, kata kan, pucat ni kan, pergi tukar balik lah. Dia pun pergi tukar balik, pergi jumpa dengan penjual tadi. Penjual kata, kau pilih buah elok sikit kan. Kau pilih buah elok sikit, dia pun pilih tonton dia tepuk semua, bagi dengar kan, macam-macam. Kata tengok dia punya tu lah, colour lah, ada kuning macam-macam, dia pun tengok kan, bawa balik kali kedua. Makanya buah tu pucat juga, tak manis juga, dia komplain. Pergi lagi, tukar lagi, minta pada penjual, kau pilih elok lagi lah, cari buah yang baik lah. Dia pun cari juga buah yang baik kan. Maka dah beli buah balik juga kan? Buah balik juga, makanya masih lagi. Dia kata, macam mana kau beli buah ni ya. Lepas tu suami dia kata apa kan, engkau ni marah pada aku ke, kau marah pada penjual buah tu ke, ataupun kau marah pada pencipta buah ni kan. Aku sebagai pembeli, mestilah aku nak beli yang terbaik. Dan penjual tadi pun, kalau dia jual, mesti dia pun nak jual yang terbaik, sebab buah ni pun ada kualiti yang baik. Kadang-kadang bila dia tebuk buah tu pun dapat pada tempatnya elok lah kan. Jadi kau marah pada siapa sebenarnya? Kau pada aku ke, pada penjual buah ke, ataupun pada pencipta buah ni lah kan. Itu dia punya, orang kata tamsilan lah, orang mau buat tamsilan. Jadi sebenarnya kalau dalam bab takdir ini, makanya sebab itulah kita kata apa, bila bab takdir maka kita terahli pada Allah. Sebab tu kena ada redha. Dalam bab takdir ini, qada dan qadar ini, kita kena ada perasaan redha. Sebab apa? Redha dalam menerima takdir. Benda kadang-kadang benda kita tak suka tak? Benda tak suka kan. Kadang-kadang perjalanan kita terhalang, patut kita boleh pergi tapi tiba-tiba terhalang. Maka kita pun menyalahkan takdir. Ni lawak ni, lambat sangat sebab suruh ni. Kadang-kadang kita nak pergi, kenderaan kita rosak. Padahal kita ada benda penting ni tak? Maka kita menyalahkan takdir. Tak, ni lah sebab ni. Tapi kita tak tahu hikmah di sebalik takdir tersebut. Sebab tu di balik-sebalik takdir ini ada hikmah dia. Alhamdulillah, nasib baik kereta aku rosak. Kalau aku teruskan tadi tu depan tu ada accident lah, mungkin aku pun termasuk dalam tu kan. Mungkin aku pun termasuk dalam tu Kalau tu pengalaman saya sendiri lah pengalaman saya sendiri masa nak pergi Jordan dulu daripada Perak lah, Ipoh nak pergi Kuala Lumpur naik motor masa tu kan. Sampai ni yang saja kita suka nak naik motor. Jadi hari tu sepatutnya saya pergi Kuala Lumpur hari tu, sepatutnya pagi tu
Tak. Tapi ada halangan sebab masalah tiket tak settle lagi. Masalah tiket penerbangan tak settle lagi. Maksud tak boleh pergi hari itu. Kita pun murmur lah dalam hati dah kata, patutnya dah settle dah, boleh tak settle lagi ni, patut dia dah suruh ambil esok. Kan, geram juga. Dia suruh ambil esok. Padahal tak apa masalahnya kan. Benda tu tetap tak siap. Esok tak kena ambil. Patutnya pergi hari ni. Nasib baik tak pergi hari ni. Rupanya yang berlaku yang tanah runtuh dekat pos Dipang. Kan dekat Gopeng kan. Yang kita lihat bukit kan pos Dipang tu, tanah runtuh situ. Pagi tu. Patutnya pagi tu masih lalu situ lah. Memang lalu dah. Tak jumpa dah dengan tuan-tuan hari ni lah. Jadi tanah dah pun. Kan? Kita tak tahu hikmah sebaliknya. Pada kita mungkin, kenapa tak begini lah? Rupanya dah ada hikmah balik. Redha ada hikmah. Serah lah. Kan? Pada esok tu flight tu, esok mana patutnya esok dah penerbangan. Jadi kena sampai awal lah hari ni. Tapi tak boleh esok kan? Tapi kita tak tahu hikmah di sebalik itu. Itu yang kata tadi, redha dengan takdir. Serahkan pada Allah. Sebab kadang-kadang kepada kita betul. Mungkin sepatutnya kita macam ni, tapi tak dapat agak macam ni. Rupanya dah, Allah dah susun dah. Allah dah susun dah kita punya ni. Yang penting Allah nak tengok tak redha tak redha dengan apa ketentuan yang dia bagi tu. Hadis riwayat Ahmad, hadis yang ke-441. Satu hadis ini hadis hasan. Di antara bentuk kederhakaan, dipanggil kederhakaan ini kepada ibu bapa dan mertua adalah yang pertamanya menimbulkan gangguan, sama ada berupa perkataan atau perbuatan yang membuatkan mereka sedih dan sakit hati. Kan? Bukan sekadar mak mertua je, dengan siapa-siapa pun lah. Kan? Yang keduanya berkata dan tidak memenuhi hajat dan panggilan mereka. Itu membantah kata-kata mereka. Membantah di sini ialah membantah bukan dalam sudut syar'i. Ya, dalam perkara syarak, makanya kita tolak dengan baik, kita berhujah dengan baik. Seperti mana Nabi Ibrahim AS berhujah, berdialog dengan ayah dia. Ayah Nabi Ibrahim ni buat kan, dalam kitab tafsir sebut, ada kata Azar ini ayah, ada kata Azar ini ialah pakcik dia. Ya, kalau Ibnu Katsir sebut. Kan? Tapi sebenarnya kalau orang Arab ni memang macam tu. Dia tak kisah pakcik ke apa, dia memang panggil ayah dia. Kan? Rasulullah SAW, dia panggil Abu Talib bapa dia. Kan? Lepas tu bila mana dalam satu hadis, bila seorang lelaki dia bertanya pada Rasulullah, lelaki ini mak ayah dia tak Islam. Maka dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, aina abi? Mana bapa aku? Maksudnya di mana kedudukan mak ayah aku? Kan? Abuka wa abi finna, dia kata. Bapa engkau dan bapa aku dalam neraka. Kan? Jadi hadis ni yang dibahaskan ni. Bapa yang mana? Adakah Abdullah tu? Abdullah tak termasuk sebab dia meninggal, dia wafat sebelum Rasul yang jadi Nabi. Jadi Abu Talib ni kan? Abu Talib sebab apa? Dia mati tidak beriman sampai di akhir hayat dia. Kan? Kadang-kadang ada orang ni nak pusing dia kata tak, Abu Talib tu beriman. Celah mana beriman kalau betul Rasulullah sebut? Dan celah mana dia beriman kalau Rasulullah dah dakwah pada dia hingga akhir hayat pun dia tak masuk Islam. Tapi kalau golongan yang punya dan dia nak, dia fakta is fakta lah. Kan? Fakta is fakta lah. Kan? Cumanya benda betul-betul lah. Kita nak pusing nak pola ke mana lagi. Kan? Kalau hadis ni dah sebut, yang pertamanya Rasulullah sendiri suruh Abu Talib, minta Abu Talib ucapkan kalimat la ilallah. Kan? Qul la ilaha illallah wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Kata Rasulullah. Rasulullah bagi tahu jaminan kepada Abu Talib sebelum Abu Talib menghembuskan nafas yang terakhir, wallahi, katakanlah la ilaha illallah. Kan? Kemudiannya bila mana Abu Talib tidak mengucap kalimat Allah dan dia wafat, dia mati, maka Allah kata apa? Wallahi, demi Allah, la astaghfiranna laka, aku akan minta ampun untuk engkau, malam unha anhu, selagi mana aku tidak ditegah untuk berbuat demikian. Terus Allah tak tegur Nabi, tidak sepatutnya seorang Nabi, seorang mukmin itu meminta ampun untuk saudaranya yang bukan Islam. Tak boleh. Tak boleh nak minta ampun. Maka Rasulullah sedar benar Rasulullah minta ampun. Ya, tak boleh. Sama juga dengan Nabi Nuh alaihi salam. Bila mana anaknya itu, ya, anaknya
Banyak tu tenggelam dalam air dah. Kan? Ya bunayya irkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku, mari naik bahtera bersama dengan kami, jangan kau termasuk dalam golongan orang yang kafir. Maka kata anak dia apa? Sa'awi ila jabalin, kan? Aku akan berenang ke atas bukit yang tinggi ini. Maka Nabi Nuh kata apa? Tak boleh. Sebab hari ini tidak ada tempat yang selamat pun menaikkan bahtera ini. Dan akhirnya dia tenggelam. Bila dia tenggelam, mati, maka apa kata Nabi Nuh? Dia akan minta ampun untuk anak dia akhirat. Allah terus tegur, kau tak boleh. Sebab dia bukan orang mukmin, kau tak boleh minta ampun untuk dia. Walaupun anak Nabi, tak boleh. Kabel tak kuat juga. Kan? Tak boleh minta ampun. Kan? Jadi ni Allah Ta'ala tegur. Di dunia betul dia anak engkau. Di dunia betul dia pakcik engkau, dia bapa engkau. Tapi di akhirat tak ada lagi dah. Sebab itulah hubungan kita ni, mukmin ini, selagi mana dia berpegang pada akidah, tauhid yang benar, bawa sampai ke syurga nanti. Hubungan tu ada. Tetapi bila mana di dunia saja hubungan tu, tapi di akhirat esok bila mana seorang tak beriman, tak ada dah. Walaupun baik macam mana pun, tak ada peluang langsung kan tak. Itu yang pentingnya dakwah. Kan? Pentingnya dakwah itu. Kita kena cerita juga. Kita kata kalau mak ayah bukan Islam pun, tunjukkan akhlak yang baik, tunjukkan cara berkomunikasi yang baik. Di situ dia boleh tertarik. Sebab hari ini orang tertarik dengan Islam bukan sebab perkataan sangat pun, tapi orang tengok perangai. Perangai itu senonoh lah. Tengok perangai baik, seorangnya amanah, seorangnya percakapan yang jujur. Orang akan tengok situ. Itu orang tengok dulu. Lepas tu baru tengok, baru dia tertarik dengan agama. Yang ketiganya, membentak atau menghardik mereka secara kasar dan biadab. Yang keempatnya, bakhil. Yang ini tidak menjaga kebajikan mereka, bahkan lebih mementingkan perkara lain sedangkan mereka amat memerlukannya. Kalau kita ni boleh bantu mak ayah mentua kita ini, bantulah. Takat mereka ditolong tak? Yang kelimanya, bermasam muka, beremosi, merendahkan darjat dan kedudukan mereka, mengatakan bodoh, kolot dan lain-lain di hadapan mereka. Dia putuskan silaturahim. Seorang suami ini, dia menegah isteri dia daripada balik ke rumah mak ayah dia. Betul, dia ada kuasa kat situ sebab dia ada kuasa veto, suami tu ada hak. Dia tak benarkan awak balik rumah mak ayah awak. Dia tak suka dengan mak ayah awak tu, jangan balik. Kan? Dia tak benarkan awak balik, tak boleh balik kan? Wah, jadi dia seronok kan? Sebab aku ni suami, aku ada power kan? Tapi di akhirat esok menjawablah engkau, la yadkhulul jannata al-qata'u. Tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Di dunia okey. Isteri tu mengundang rasa, nak balik raya pun tak boleh. Nak bagi duit pun tak boleh tak? Punya macam tu sekali kan? Tak apa. Di dunia boleh tunjuk power daripada suami-suami lah pesan. Yang kata dia power tadi, dia boleh arahkan. Dia kata, I tak benarkan you balik rumah mak ayah. Isteri tak boleh. Walaupun mak ayah tu meninggal dunia, dia tak boleh balik. Tapi kau menjawab esok di akhirat. Sebab memutuskan silaturahim. Lagi teruk lagi. Tak untuk syurga. Walaupun suami tu darinya hitam, contoh rajin semayang, rajin ke masjid, semua rajin lah bab. Tapi dalam bab ni sebab mungkin ada isu yang dia tak suka dulu kot. Kan, malah mungkin waktu dia nak kahwin dengan pasangan dulu, mungkin ayah mentua dia ke macam memperlecehkan dia tak. Dulu aku ni gaji 1,500, sekarang gaji aku sudah 20,000 tak. Jadi bila dah mari 20,000, dia punya kepak dia besar sikit lah. Jadi dia rasa dulu kau hina aku kan. Mungkin sebab itulah kot. Tapi itulah kata, kita dengan mak ayah ni macam celah mana, tak, kita kalah je. Sebab apa orang kata dalam bab ni banyakkan tolak ansur lah. Orang anak tu walaupun dia benar, tetapinya dalam ni cerita dalam bukan perkara syarak lah kan. Walaupun dia benar sekalipun, tapi kalau mak ayah tu okeylah, boleh macam tu kan. Sebab nak jaga hubungan silaturahim. Yang keenamnya, menyuruh mereka melakukan tugasan di rumah seperti menyapu, mencuci atau menyiapkan makanan. Pekerjaan tersebut yang sepatutnya dilakukan oleh pembantu rumah yang dibayar gaji sangat tidak layak bagi mereka, terutamanya jika mereka sudah tua atau uzur. Tetapi sekiranya mereka melakukan pekerjaan tersebut dengan rela hati, maka tidak mengapa
dan menantunya seharusnya berterima kasih kepada mereka. Ya, kalau pekerjaan itu jaga cucu ke ataupun mengemah rumah, kadang dia suka tak. Kadang-kadang mak ayah datang rumah pun dia tengok selera rumah ni, dia rajin mengemah pula tak ada masalah pun, dengan rela hati tak. Ya. Yang ketujuhnya, menyebut kejelekan mereka di hadapan orang atau mencemarkan nama baik mereka. Ni tadilah, ya. Ni tuan-tuan ni dah beritahu. Ni ayah mentua saya dulu ni, dia kata tak. Waktu saya belum kahwin, nak tunang dengan rumah tu, ini punya nyombong ni, kan, dengan tujuan nak menghinakan. Tapi sekarang tengok tuan-tuan, kan, sebenarnya dia pun menjatuhkan maruah dia sendiri sebenarnya. Tak, orang kau nampak mentua pun kau nak ni, kan. Dia menjatuhkan maruah dia jugalah, kan, tak perlu. Yang ke-8, membawa masuk kemungkaran dan kemaksiatan dalam rumah, ya. Kadang-kadang bila duduk dengan mentua, ya, mentua datang rumah pun, ya, maka perkara maksiat dia buat masuk dalam, ya. Yang ke-9, mendahulukan ketaatan kepada suami atau isteri berbanding mereka. Bahkan ada anak yang tergamak mengusir ibu bapanya demi menuruti kemahuan suami atau isterinya. Ini cakap tadi, di dunia okey, kau nak buat ada dasar, ada kuasa, mampu nak buat, tapi dah akhirat esok tak pasti dah, sudah pasti dah tak cium bau syurga. Yang ke-10, malu mengakui mentuanya. Terdapat setengah pasangan berasa malu dengan keberadaan mentua dan tempat tinggalnya ketika status sosialnya meningkat. Dia cakap tadi, kalau kita hidup dah senang, bantulah. Kan, bantulah sama. Kan, mak mentua kita, mak ayah kita memang dah wajib dah lah. Kan, sebab tu dalam bab bayar zakat ni, walaupun mak ayah miskin, mana ada mak ayah masuk dalam asnaf. Kita tadi tak apa, saya setiap tahun saya bayar zakat pada mak ayah saya. Mana datang tu pula. Kan, mak ayah kita memang bawah tanggungjawab kita. Mana ada bayar zakat pada mak ayah. Kan, sebab memang tanggungjawab kita. Orang lain ya betul boleh layak bagi. Tak, kita tak layak. Memang wajib kita membantu sebab tanggungjawab sebagai seorang anak. Mana ada tu dah istilah tu. Walaupun betul mak ayah dia termasuk dalam asnaf, tapi anak kau lah wajib tolong. Kau lah wajib bantu mak ayah kau. Tiba-tiba pula cerita ke orang pula, saya bayar pada asal, tak apa, saya tak risau sebab tiap-tiap tahun pergi pada mak ayah saya, kan. Jam tu ya. Tidak diragukan lagi, sikap seperti ini adalah sikap yang amat tercela, bahkan termasuk kederhakaan yang keji dan nista. Semuanya itu termasuk bentuk-bentuk kederhakaan kepada kedua ibu bapa termasuk mentua. Oleh itu kita harus berhati-hati dan membezakan dalam pertuturan dan kelakuan kita kepada kedua ibu bapa termasuk mentua dengan orang lain. Kesimpulannya, yang pertamanya, Islam meletakkan martabat yang tinggi terhadap ibu mentua dan bapa mentua. Justru tanggungjawab ini tidak boleh diabaikan oleh menantu lelaki terutamanya. Mengabaikan salah seorang daripada mentua seolah-olah mengabaikan ibu bapa sendiri. Tanggungjawab menantu terhadap ibu bapa mentua adalah sama seperti tanggungjawab anak terhadap ibu bapa sendiri. Sebab tu kadang-kadang orang tanya tak, kalau anak lelaki dia ramai, orang tak apa, anak perempuan tak ada, anak perempuan saya orang lain bela. Tak, kan? Ya, macam tu saya jawab macam tu ya, anak lelaki semua hero, kan. Perempuan ada orang lain bela, kan. Jadi orang lain tolong belakan, nanti cukup lagi 10-20 tahun esok, dapatlah anak perempuan tu, kan. Sekarang ni orang tengah bela anak perempuan saya. Tidak. Dia jawab macam tu je lah. Ya. Mengabaikan salah seorang daripada mentua seolah-olah mengabaikan ibu sendiri. Tak? Yang keduanya, kesejahteraan rumah tangga amat bergantung kepada sejauh mana tanggungjawab menantu terhadap ibu bapa mentua. Sebab tu tak, ya, kalau kita tak jaga mentua kita, jadi kita dengan pasangan kita pun tak berapa nak harmoni sangatlah. Ya. Jika tanggungjawab ini diabaikan, sudah tentu si isteri akan menjadi kurang selesa disebabkan oleh ibu bapanya sendiri diabaikan oleh suaminya. Jadi rumah tangga kita tak berapa nak bahagialah. Kemudian anak-anak pun menengok. Nah, anak-anak jadikan kita contoh. Jadi benda ni tuan-tuan, hukum alam lah pun. Dia akan pusing balik rotik. Dia akan rotik balik lah. Kalau kita, orang seorang itu, dia buat benda tak baik pada mentua dia,
Anak-anak tengok, esok bila dia sampai usia ke tempat itu, anak-anak dia pula buat pada dia. Tak selesai masalah. Nah, tak selesai masalah. Ya. Kadang-kadang kita tengok orang yang orang tua ni tak, kadang dia terabai. Kan? Dia tua anak tak ambil tahu pun. Tapi bila kita check, tanya balik, oh, dia waktu muda pun dia buat pada mak ayah dia sama je macam tu. Tapi kesian lah. Tapi bila kita kena hentikanlah benda ni tak, takkan nak teruskan dia rotate macam tu. Yang ketiganya, satu persoalan yang perlu difikirkan bersama adalah adakah derhaka menantu terhadap mentua sama seperti derhaka anak terhadap ibu bapa sendiri? Adakah syurga di telapak kaki ibu boleh diaplikasikan dalam konteks syurga di telapak kaki ibu mertua? Sama-sama kita fikirkan. Tak? Sama ke? Kan? Jawapannya tak sama pun. Sebab ibu kandung kita dia yang melahirkan kita tak? Tetapinya kederhakaannya itu sama je lah. Ya? Cuma syurga tu tetap di bawah tapak kaki ibu kandung kita lah. Ya? Lebih-lebih lagi itulah. Ya? Tapi apa pun sebenarnya sebagai seorang manusia dan Muslim, kita perlu hormat pada semua orang lah. Ya, tak kira siapa pun dia tak, hormat pada semua orang. Sebab apa? Supaya kita dapat hidup dengan harmoni, ya, seronok, ya, dapat berkomunikasi dengan baik. Ya, itu dah cerita dia tak. Itulah tuan-tuan tentang kupasan tajuk yang ke-27. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pula pada tajuk yang ke-28 tentang adab berjiran.